pada malam ini kita dapat bersama-sama dalam program forum Gerakan Islam Cabaran dan juga Harapan, yang merupakan anjuran daripada Lujnah Penerangan PAS Kawasan Besut dengan kerjasama Masjid Tengku Zainal Long dan juga PAS Cawangan beserta dengan pemuda. Dan terima kasih diucapkan kepada dua orang tetamu kita pada malam ini yang datang daripada jauh. Yang pertama sekali, yang berhormat Ustaz Makno selaku Ketua Penerangan PAS Negeri Terengganu dan juga Adun Bukit Payung. Yang ke sebelah kanan saya ni tidak asing lagi bagi kita, Ustaz Dr. Ridwan Muhammad Nur, merupakan AJK PAS Pusat dan juga AJK PAS Kawasan Besut. Jadi program ini merupakan program tiap-tiap DUN kita nak buat, dan pelancaran bagi peringkat kawasannya pada malam ini di kawasan DUN Kota Putra. Jadi adik kakak hok mana hok tak mari lagi tu tolong mesej mari. Pasal kambing kita cari 2 ekor malam. Bukan ekor saja ni, dengan tubuh-tubuh. Jadi takut tak habis kalau kita sedia mi belambok-lambok, kita buat jamuan sikit malam ni, dan bulan depan insya-Allah lepas raya ni di DUN yang lain pula, dan ahli panel pun lain pula insya-Allah. Dan kita nak cerita macam mana sejarah gerakan Islam terutamanya PAS. Dan kita nak cerita bahawa PAS ini bukan hanyalah satu parti politik semata-mata. Sebagaimana Ambo ingat tu pun ada sebut bahawa PAS ni sebagai tangga, sebagai alat hak kita nak bawa tu Islam. Jadi ramai sangat orang keliru hari ni, orang nampak seolah PAS ni sebuah ejen siasat, sebuah parti politik sahaja. Itu merupakan kesilapan bagi kita. Sedangkan PAS bukan sahaja politik pun kita nak masuk campur, lebih penting daripada tu kita nak bawa orang balik menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang lebih penting bagi kita gerakan Islam. Jadi terima kasihlah kehadiran adik kakak yang hadir pada malam ni. Jangan bokrah belakang ni. Untuk sabuh pokok, betul lah untuk sabuh, betul lah apa ni lah ada program juga hari ni. Jadi insya-Allah lah kau mari, dan mari ni kita tak hakkan masa kita boleh panjang insya-Allah. Jadi untuk memulakan bicara pada malam ini, saya tanpa melengahkan masa, saya nak cerita tanya pada panel pertama kepada saya malam ni, moderator. Moderator ni jenanya orang tak payah mana hak je jawab apa ya. Jadi insya-Allah panel pertama kita kepada Ustaz Ridwan. Anak nak tanya, kita nak tanya Ustaz macam mana sejarah gerakan Islam selepas jatuhnya kerajaan Utsmaniyah, khususnya di negara kita. Kita ada kerajaan dulu, kerajaan Islam Utsmaniyah. Jatuh kerajaan Utsmaniyah ni dengan ejen sekular. Jadi Ustaz, bagaimana kesannya kepada Malaysia sampai ke sekarang? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahda, sadaqa wa'da, wa nasara 'abda, wa 'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang berbahagia Ustaz Khairul Akhwan selaku moderator forum pada malam ini, tetamu penjemputan panelis sahabat saya Muhammad Ustaz Muhammad Hamzah, Adun Bukit Payung Terengganu, perangkat ketua penerangan PAS Terengganu, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai masjid, pimpinan masyarakat, ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Pertama dan selamanya, malah sama-sama kita merakamkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah dan masih memberikan kepada kita dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah, kita berhimpun tuan-tuan sekalian di bulan Zulhijjah. Orang Melayu gelar sebagai bulan haji, tuan-tuan sekalian. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada peristiwa besar, tuan-tuan sekalian, yang kalau kita nak kait dengan perjuangan kita pada hari ini,
mengapa kita bersungguh sangat berjuang, bekerja untuk mendapatkan penggalan kuasa, mendapatkan pemerintahan. Tuan-tuan sekalian, himpunan di zaman Nabi yang paling besar, peristiwa Hajjul Wida, haji perpisahan ataupun haji takhir, yang digelar juga sebagai peristiwa Hajjul Rasul, haji Rasul. Sebab inilah haji yang pertama, yang terakhir yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Zulhijjah tahun 10 Hijrah. Tuan-tuan sekalian, juga digelar sebagai peristiwa Hajjul Islam, haji Islam. Peristiwa haji ini di mana 118,000 umat Islam yang berhimpun dengan Nabi di Arafah di Mekah. Tuan-tuan, ada satu catatan lain menyebut 130,000 yang berhimpun dengan Rasulullah. Nak beritahu tuan-tuan, inilah kejayaan dakwah Nabi dengan adanya penggalan kuasa, dengan adanya ketuhanan, dengan adanya pemerintahan Islam. Tuan-tuan sekalian, lihat dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa di Mekah 13 tahun. Yang beriman ramai mana? 300 orang lebih sahaja. Yang jadi pemimpin Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abdul Uzza ataupun Abu Lahab, Umar bin Hisham, Abu Jahal. Yang beriman 3 tahun lebih saja. Tuan-tuan, lihat dakwah Nabi dengan tertegaknya penggalan kuasa dari daulat Islam di Madinah. Tengok tahun 10 Hijrah, 100,000 lebih yang berhimpun dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di musim haji di Mekah. Tuan-tuan sekalian, di mana beritahu dakwah ini ada kaitan dengan daulah, hubungan reciprocal ataupun timbal balas. Dakwah daulah, tuan-tuan sekalian. Sebab lepas Nabi kita wafat bersambung dengan Khulafa Ar-Rasyidin daripada bulan Rabiul Awal tahun 9 Hijrah sampai Ramadan tahun 40 Hijrah, bunuh Sayyidina Ali oleh Abdurrahman bin Maljam, sambung kerajaan Bani Umayyah yang berpusat di Dimashq di Syria. Tuan-tuan sekalian, daripada Muawiyah bin Abu Sufyan sampailah bertukar bergilir tahun 132 Hijrah. Sambung pula kerajaan, tuan sekalian, kerajaan Abbasiyah yang berpusat di Baghdad. Tuan-tuan, lepas tu bersambung sampai takhir Khilafah Utsmaniyah yang jatuhnya pada 3 Mac tahun 1924. Khilafah ini 600 tahun lebih memayungi bumi umat Islam, termasuk kita di alam Melayu. Tuan-tuan sekalian, kita di alam Melayu, muslimin dan muslimat sekalian, lihat moyang kita di Terengganu semasa lawan British. Orang Terengganu lawan British, tuan-tuan, tahun 1922 sampai tahun 1928. Namanya perang pada kacau, perang tani. Tuan-tuan, tuan-tuan guru seperti Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbo, Tuan Guru Haji Musa Minangkabau, Tuan Guru Haji Omar Siam, mereka berperang dengan British. Bendera apa mereka bawa? Bendera Khilafah Utsmaniyah. Sama dekat kita sebelah, pasir putih penjeram. Tahun 1915 ulama kita Tuan Guru Haji Hasan bin Munah dalam buku teks sekolah tulis Tok Janggut. Tuan Guru Haji Hasan bin Munah, tuan-tuan ni mengaji di Mekah dengan Syekh Ahmad Fatani, Syekh Ahmad Islam Fatani. Tok Guru suruh balik berjihad lawan British sebab fatwa jihad akbar dah keluar oleh Syekh Khalil Afandi supaya umat Islam bangkit lawan penjajah. Dia mati syahid, dibunuh, tuan-tuan sekalian. Dan khutbah Jumaat ni, hari ni hari Jumaat, tuan-tuan. Sebelum tahun 1915, mimbar Jumaat, hari Jumaat mereka mendoakan khalifah di Turki. Hingga British tuan-tuan larang. Melalui Majlis Agama Islam, khatib-khatib, imam-imam mendoakan khalifah di Turki sebab British ataupun Empire Britannica sedang berperang lawan Ottoman Empire ataupun Khilafah Utsmaniyah. Jadi jatuh khilafah tahun 1924, 4 tahun selepas itulah bagaimana Imam Hasan Al-Banna menumbuhkan gerakan Ikhwan Muslimin di Mesir, di Ismailah Mesir, tuan-tuan sekalian. Manakala tuan-tuan sekalian tengok di rantau lain, di subkontinen ataupun benua kecil India, Jamiat Islami ditumbuhkan oleh almarhum Maulana Maududi, tuan-tuan sekalian. Kalau di Turki ada Milis Salamat, tempat jatuh khilafah ni, tuan-tuan. Bagaimana tubuh Jamaah Nur oleh Syekh Badi'uz Zaman Sa'id Nursi, anak-anak muda tubuh gerakan dakwah ni, tuan-tuan. Akhirnya jadi Parti Milis Salamat. Lepas tu dia kena Parti Refah kena hak pecah pula dua, Parti Sa'adat, AKP, tuan-tuan sekalian. Manakala Indonesia Masyumi, Majlis Syura Muslimin Indonesia, Dr. Muhammad Nasir, tuan-tuan sekalian. Manakala ulama-ulama kita tanah Melayu, tuan-tuan, pada 14 Mac 1948 mereka telah berhimpun di sebuah sekolah agama terkenal Semenanjung. Jauh dari tempat kita, Ma'had Asy-Syarif Gunung Semanggur, tuan-tuan sekalian. Lebih 5,000 ulama-ulama, para asatizah agamawan, ustaz-ustaz tertentu berhimpun, tuan sekalian, dipimpin Ustaz Abu Bakar Al-Bakir, Ustaz Ra'uf Nuh, Ustaz Abdul Tamimi, dan bagaimana wakil Masyumi Indonesia datang. Tuan-tuan termasuk mereka beri ucapan, mereka melihat bagaimana tumbuh sebuah parti Islam di tanah Hizbul Muslimin.
Tuan-tuan akhir tubuh cawan campur kat negeri Terengganu dipimpin oleh Tuan Guru Haji Awal Abdul Rahman, ayah kepada Tuan Guru Haji Abdul Hadi, ahli Parlimen Marang untuk kita tuan-tuan. Di Kelantan Ustaz Khairul Khatib tuan-tuan sekalian. Di Johor engineer Haji Arifin Ismail tuan-tuan sekalian. Nak beritahu Hizbul Muslimin oleh kerana mereka berniat untuk membebaskan, bermatlamat membebaskan tanah Melayu daripada penjajah British, maka tuan-tuan mereka diharamkan dan mereka berniat untuk menegakkan, bertujuan menegakkan pemerintah Islam di tanah Melayu tuan-tuan sekalian. British haramkan Hizbul Muslimin pada 17 Jun 1948. Jadi tuan-tuan, Ordin Daurat diperkenalkan. British haramkan api Angkatan Pemuda Islam yang dipimpin oleh Ahmad Bostamang. British haramkan PKMM, Partai Kebangsaan Melayu Melaya yang dipimpin oleh Dr. Baharudin Helmi. Haramkan Awas Angkatan Wanita Sedar dipimpin Samsiah Fakir Sultan, Parti Komunis Melaya tuan-tuan Cimpeng pun kena haram tuan sekalian. Ulama-ulama ni 300 orang ditahan, ditangkap, dibawa Ordin Daurat kena penjara. Ustaz Bakar Al-Baqir sendiri 5 penjara kena masuk tuan sekalian. Sebab tu catatan Ustaz Bakar Al-Baqir dalam penjara, order British ni beri makan apa tuan-tuan? Nasi campur dengan ayam. Ada pejuang kemerdekaan kita Ustaz Abu Bakar Al-Baqir tuan-tuan sekalian. Dan bagaimana segelintir ulama-ulama tuan-tuan, mereka tak biar sektor siasah ni, sektor politik ni tuan-tuan kosong. Tidak, ulama-ulama ambil bahagian. Mereka masuk dalam parti kanan, parti UMNO. Tuan-tuan sekalian, duduk dalam biru agama UMNO tuan sekalian. Ustaz Haji Muhammad Ahmad Fuad sebagai contoh. Dan ulama yang UMNO tak sungguh dalam laksana Islam tuan sekalian, maka mereka buat sidang ulama Selayar. Buat di Kelab Sultan Sulaiman Kuala Lumpur, buat di Pulau Pinang Oktober tahun 1951, maka akhirnya tertubuhlah Persatuan Islam Setanah Melayu. Maksudnya bukan parti politik tuan-tuan, Persatuan Islam Setanah Melayu lagi. Namanya tuan sekalian, untuk tubuh tuan sekalian, tubuhlah. Terengganu 20 tahun 1956 di Dungun, Tuan Guru Haji Zainal Abidin tuan sekalian. Kelantan pula ada seorang bombo Ustaz Ahmad Darus tuan sekalian, yang cari tunggu pondok, beri maklumat, beri taklimat tuan sekalian. Akhirnya tak dipasir mah tubuhnya pas di Kelantan tuan sekalian. Akhir muslimin dan muslimat sekalian, apabila saja British nak memperkenalkan Lahaya yang pertama negara kita, Raya Umum yang pertama tuan sekalian tahun 1955, sebab British nak buka ruang demokratik, nak beri kemerdekaan pada tanah Melayu tuan sekalian. Jadi Dr. Abbas Aziaz yang merupakan Presiden PAH yang kedua daftarkan Persatuan Islam sebagai Parti Islam Setanah Melayu. Maka kita masuk pertanding dari tahun 1955, di mana 52 kursi dipertandingkan. Di mana perikatan itu gabungan UMNO dan CMIC menang 51 kursi. PAH menang 1 kursi di Keriang, Perak tuan sekalian. Ini kawasan banyak sekolah agama. Sampai sekarang dah ni pun tempat kita pernah Ustaz Zawi Hasan berkat Ketua Perak menang. Pasal tempat mengaji tuan-tuan, pondok banyak, madrasah banyak, sekolah agama banyak tuan sekalian. Baik, jadi tuan-tuan, anak-anak muda dalam PAH ni yang dipimpin oleh Ustaz Hasan Adli, pernah digelar sebagai Parlimen Jihad PAS. Dia melihat PAH ni tak boleh dipimpin oleh seorang yang sibuk dengan jawatan sebagai penjawat awam. Sebab Dr. Abbas ni bukan tahu dia bagus, tapi penjawat awam di Pengarah Hospital Kuala Lumpur. Pengarah Hospital Kuala Lumpur, Tuan Hospital Besar Kuala Lumpur. Ini Presiden PAH yang kedua. Jadi itu sudah tentu dia tingkat masa dia, kerja dia tak banyak masa yang boleh diberi kepada perjuangan. Dan PAS semua Harakatul Ummah, organisasi awam yang besar dia tuan-tuan, dia tak boleh. Pemimpin mesti orang sepenuh masa dengan perjuangan tuan sekalian. Penuh pusing zaman tu tanah Melayu tu. Kalau kita jetih tak akan getak lagi, pakai ferry tak. Dah Terengganu sampai besuk sampai ke Mama bawa kali naik ferry dulu tuan-tuan. Dia mesti orang sepenuh masa tuan-tuan. Maka Ustaz Hasan Ali dan pemuda bincang, kita kena tumpah pemimpin yang boleh sepenuh masa. Dan mereka nampak seorang tokoh besar perjuangan di Melayu ni, almarhum Dr. Burhanuddin Al-Hilmi ni, orang Melayu yang sangat cerdik, asal Perak tuan-tuan sekalian. Asal Perak. Saya bawa lepas jamu dekat dengan tempat kubur dia lah. Bukan kubur dia, dekat sebelah tu, Masjid Taiping tuan-tuan sekalian. Kubur dia Masjid Lama Taiping tuan-tuan. Dia ada bagi tambahan PhD daripada Universiti Al-Azhar di India. Tahun 1935 kena tangkap di Palestin dah. Dia jual ke Palestin dah tuan sekalian. Tahun 1935 ada orang hebat tuan sekalian, pernah masa belajar di India tu, berjumpa dengan Muhammad Ali Jinnah dan sebagainya, tokoh-tokoh politik di India. Baik, jadi macam mana anak muda dipujuk tuan sekalian menggunakan jabatan Mufti Negeri Johor, pegawai di jabatan Mufti Johor tuan-tuan, akhirnya suruh Dr. Muhammad masuk PAS jadi ahli kehormat. Sekarang tak ada ni, sistem ahli kehormat tak ada. Isu borang ni semua sama tuan sekalian. Masuk pegawai Jusat A ke Jusat C, masuk bapa semua isi sama tuan-tuan. Dulu ada ahli kehormat tuan sekalian.
Ini tahun 1956 dan tahun berlaku muktamar tuan-tuan, di mana dua tokoh hebat ya. Pertama Dr. Zulkifli Muhammad, ni anak Melayu yang belajar di Mesir dan seorang yang sangat cerdik dan sedap, banyak merasakan isu pendidikan negara kita. Walaupun dia seorang tokoh hebat dan dia buat jasa negara dan sedap. Tengok macam Kuala Islam Melayu tu dia yang tumbuh tuan-tuan. Akhirnya Kuala Islam Melayu jadi fakulti pendidikan Islam, fakulti pendidikan Islam UKM. Termasuk YPTIK Kelantan juga, Kelantan antara idea Dr. Zulkifli Muhammad jadi ahli paling membacok tuan sekalian. Saya cerita macam mana Dr. Zul tuan sekalian dengan Dr. Mahdudin, menang Dr. Mahdudin, Dr. Mahdudin jadi presiden, Dr. Zul jadi timbalan, dan bagaimana Dr. Zul ni tuan-tuan dia anak surah Syahid Said Qutb rahimahullah, disebut oleh Ustaz Osman. Memang terkenal lah Ustaz Zul ni tuan-tuan, cerdik, dah buat fikrah terbaru tuan-tuan sekalian. Jadi Dr. Mahdudin bawa menggerakkan politik masa, banyak isu Melayu dan isu Islam tahun 50-an tuan-tuan sekalian. Apatah lagi selepas kemerdekaan dengan kita tahun 1957, terutama dengan banjiran orang-orang bukan Melayu yang diberikan hak kewarganegaraan tuan-tuan sekalian. Baik, jadi lahir tahun 1959 Dr. Mahdudin Tani dia besuk kita, paling besuk ni tuan-tuan. Tani tuan sekalian, menang. Dr. Zul Tani parlimen bacok, dan Terengganu negeri yang pertama kita menang tuan-tuan sekalian. Kita menang pertama Terengganu. Masa tu pilihan raya dibuat dibuat asing ini tuan-tuan sekalian. Kita menang Terengganu, lepas tu menang Kelantan tuan-tuan sekalian. Dan bagaimana tahun 1964 lahir Dr. Zulkifli Muhammad, menang lagi dia bacok, dan tahun tu dia meninggal dunia. Kita terlibat dalam kemalangan jalan raya. Balik Kuala Lumpur tuan-tuan, aksi digambar di Kuantan bersama Ustazah Ansyah yang merupakan naib ketua dan Muslimat PAH Pusat pada masa tersebut tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan sekalian, bagaimana PAH ni dah mula ada kelompangan kepimpinan vacuum. Mengapa tuan-tuan? Sebab Dr. Mahdudin kena tahan di bawah ISA. Zaman tu ISA ini diganti Audi Darat, mula ada tahun 1960 tuan-tuan sekalian. Tahun 60-an tu ramai dah Dr. Kelantan kena 10 orang. Tuan Guru Haji Omar Daud, Ustaz ni Allah ni Asyad, ayah Ustaz ni Amal pun kena ISA tuan-tuan sekalian. Dr. Pondok kena tuan-tuan sekalian. Dr. Baru kena tuan-tuan sekalian. Oleh kerana ada kelompangan kepimpinan ni, lantik Datuk Asri sebagai yang dipertua ataupun presiden. Tahun 1969 berlaku peristiwa 13 Mei. Peristiwa berdarah di Kuala Lumpur, pergaduhan kaum antara Melayu dan Cina. Dan tuan-tuan, Datuk Asri diajak oleh Tuan Razak Musim Magherat untuk naik helikopter pusing Kuala Lumpur. Datuk Asri katanya menangis melihat Kuala Lumpur yang sedang terbakar tuan-tuan. Dan PAS akhirnya diyakinkan kena duduk dalam kerajaan campuran bersama-sama UMNO dan parti-parti yang lain tuan sekalian. Maka itulah sejarah awal tuduhan PAS. Itu buat muktamar, tuan-tuan, bukan semua setuju. Yang tak setuju, mereka buat kumpulan serpihan pada revolusi. Revolusi 1970 72, 74, saya lupa tuan sekalian. Iaitu anak-anak muda macam Cikgu Fakhrudin ni tuan-tuan buat satu kelompok serpihan yang mereka tak setuju kan penyertaan PAS dalam kerajaan campuran Barisan Nasional tuan-tuan sekalian. Oleh kerana ada vacuum, suara yang nak tegur kerajaan daripada suara check and balance, seimbang dan imbang, maka anak-anak muda yang terpelajar yang Malaysia buat sebuah NGO, iaitu ABIM, Angkatan Belia Islam Malaysia, yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim, Ustaz Fadil Muhammad Noor, Syed Ibrahim Syed Abdul Rahman, Ustaz Ghazali Muhammad Noor tuan-tuan sekalian. Jadi ABIM tumbuh tahun 1971 tuan-tuan sekalian. Baik, jadi muslimin dan muslimat sekalian, rupanya PAS tak lama jangka hayat bersama dengan Barisan Nasional. Tahun 1977 tuan-tuan, ada isu yang berlaku di Kelantan dan isu-isu lain tuan-tuan, PAS ditendang keluar daripada Barisan Nasional. Bagaimana diwujudkan sebuah serpihan kepada PAS dengan namanya Barisan Jamaah Islamiyah, atau kita ringkas sebagai Berjasa tuan-tuan sekalian, tahun 1977. Dan tahun 1978 berlakulah pilihan raya peringkat persekutuan, dan kita hilang Kelantan sebagai pengangkaran kuasa kita. Negeri yang diperintah oleh PAS pada tahun 1999, kita hilang Kelantan tuan sekalian. Jadi oleh dia hilang Kelantan ni tuan-tuan, apa yang daripada PAS? PAS hanya menang 2 kursi saja. Di mana tuan-tuan diseri dengan di Manik Urat, Haji Wan Allah Wansu dengan Ustaz ni Allah ni Asyad, ayah Ustaz ni Amal, 2 kursi. Orang dah lantik satu Malaysia dah tuan-tuan, kata PAS ni mati dah, PAS ni 3 batu nesal dia kata. Sehingga dua kursi batu nesal dah tuan-tuan. Tengok bagaimana ulama-ulama kita dengan pantas tuan-tuan sekalian. Kalau dia buat himpunan ataupun istimewa ulama di pondok Pasir Tumbuh Kelantan,
ataupun nama lain Madrasah Bakriyah Diniyah Pasir Tumbuh. Orang pondok Pasir Tumbuh tak ada nama ni dah. Jadi tuan-tuan, apa usaha pada istimewa ulama ni? Yang kenapa kita dipimpin oleh orang yang faqih, orang yang alim, orang yang reti agama, tuan-tuan, untuk kita pugat kembali semangat adalah kita yang agak apa banyak orang kata demoralize ni apa tuan-tuan. Tidak lemah semangat dah. Kita rasa ada lemah semangat dah kalah ni tuan-tuan. Dah. Jadi tuan-tuan sekalian, ulama boleh mengambil posisi, iaitu Datuk Asri tetap jawatan Suruh Pak Kelantan, maka gabung nak jadi Suruh Pak Kelantan. Apa yang buat tuan-tuan? Itu digerakkan program jihad taklim ataupun jihad pendidikan. Hari Jumaat diistilah sebagai hari ilmu, di mana pemimpin dekat kawasan anjurkan kuliah-kuliah pengajian waktu duha tuan-tuan sekalian. Kalau di hujung Kelantan di Pasir Mah, Tuan Guru Haji Zakaria Ismail, ketua Dewan Ulama Pak Kelantan. Kalau di Pasir Putih macam almarhum Ustaz Wan Mustafa Rusdi, kadang-kadang Ustaz Latif Muhammad pun pergi mengajar juga tuan-tuan sekalian. Pegawai LP kita almarhum Ustaz Latif tuan-tuan sekalian. Maka sebelah Kelantan Hilir tengah ni tuan-tuan, Tuku ni Aziz sendiri mengajar di sebelum kadang mengajar di Masjid Muhammad ni dah kita kalah tak ada guna mengajar, pindah ke Dewan Zulkifli Muhammad yang jabat PAH tingkat 2 tu, Jalan Datuk Pati Kota Baru tuan-tuan sekalian. Dan anak-anak muda ni tuan-tuan, dia menghidupkan Usrah dan Tamrin, dibimbing oleh almarhum Ustaz Yahya Osman. Ustaz Yahya Osman tuan sekalian, ada pengajian yang dibuat pada Jumaat di Mancang Kelantan. Jadi tuan-tuan, tahun 78 juga dalam keadaan PAH kita nampak agak lemah sebab kalah pelaya, datang tokoh besar perjuangan daripada Indonesia yang sangat disegani, iaitu Dr. Muhammad Nasir. Jadi waktu memasyumi Indonesia tuan-tuan, masyumi ni masyarakat Muslim kena haram zaman Soekarno, dibuat sebuah badan dakwah nama Dewan Dakwah Islamiah Indonesia tuan-tuan sekalian. Dia datang ke Lumpur buat pertemuan dengan pemimpin Abim Angkatan Bela Islam. Tuan-tuan dia buat dia beri nasihat. Beri nasihat, dia kata mesti dah ada pembinaan yang pula atau tenaga-tenaga muda daripada Abim masuk ke dalam PAS. Maka berlakulah tahun 98 tuan-tuan, Ustaz Fadhil Muhammad Nur Syarif TM masuk dapat, Ustaz Nakhai Haji Ahmad masuk PAS, Tuan Said Ibrahim, Said Abdul Rahman yang ini penasihat undang-undang Abim masuk dalam PAS dan sekalian. Ustaz Abdul Ghani Abdul Rahman yang bekat jadi Pak Pusat Esko dakwah Abim masuk dalam pada ramai lagi lah tuan-tuan sekalian. Jadi muslimin dan muslimat, ini berlaku tahun 1978. Kebangkitan Islam sedang berlangsung di seluruh dunia. Tahun 79 pula berlaku peristiwa The Black Friday di Tehran, revolusi tuan-tuan. Tahun 79 juga berlakunya rampasan Masjid Haram. Orang-orang tua dia akan ingatlah peristiwa tahun 79 ni, di mana Mekah kita ditawan oleh puak-puak pemerintah Saudi tuan-tuan. Beratus orang mati ditembak dalam Masjid Haram tuan-tuan sekalian. Lama pula nak boleh ambil balik, itu pun kata diambil oleh komando-komando Pakistan. Masa tu Jeneral Ziaul Haq sedang memerintah bumi Pakistan tuan-tuan sekalian. Ini cerita panjang lah nak beritahu. Termasuk tuan-tuan sekalian, tahun yang sama Afghanistan ditawan oleh Rusia. Berang merah komunis itu tawan bumi Afghanistan. Anak-anak muda dipimpin oleh Gulbuddin Hikmatyar. Inilah yang melangkah semangat untuk jihad bangkit menentang penjajah Rusia tuan-tuan sekalian. Ini antara menyebabkan berlaku kebangkitan Islam di seluruh dunia tuan-tuan. Dan dalam PAH ni mula berkembang anak-anak muda yang ikut poin tarbiyah, yang ikut usrah, ikut tamrin tuan-tuan sekalian, di bawah kelolaan Dewan Ulama pada masa tersebut. Balik pula tenaga-tenaga muda, bukan sekadar Asia Barat tapi daripada Indonesia. Kalau tuan-tuan ingat dah nama-nama tokoh-tokoh kita, Ustaz Boyamin Yaakob. Ustaz Boyamin Yaakob belajar di Jogja, Indonesia tuan-tuan. Ini ditarbiah secara langsung oleh Dewan Dakwah. Yang bercakap masa muktamar itu orang lama kita, Ustaz Omar Muhammad tuan-tuan sekalian. Ustaz Omar Muhammad juga daripada Indonesia, diasuh oleh Dewan Dakwah. Yang meninggal di tumpak hebat tu Khalid Parlimen, Ustaz Wan Jamil, Wan Mahmud. Pasir Putih kita Ustaz Wan Mustafa Rusdi. Ini contoh bagaimana anak-anak muda yang semangatnya hebat balik ke Indonesia dan melibatkan diri bersama dengan PAS tuan-tuan sekalian, bergerak mereka bersama dengan PAS. Dan akhirnya tahun 1982 kebangkitan yang sedang berlangsung ni tuan-tuan, Dewan Pemuda PAS mereka buat muktamar berasingan. Tak pernah lagi sejarah muktamar pemuda dengan muktamar pusat buat tempat berbeza, tak pernah tuan-tuan. Ini sejarah tahun 82 tuan-tuan. Cikgu Mustafa Ali dia jadi ketua pemuda PAS, Haji Sukilati dia SU pemuda PAS pusat, Ustaz Bakar Cik Esko pemuda masa tuan-tuan. Jadi dalam perjalanan kata mereka bincang musuh apa yang kita nak buat muktamar. Kata Haji Sukilati cerita kat saya akan timbul usul kepimpinan ulama PAS ni mesti dipimpin
oleh orang-orang yang faqih, orang yang reti agama tuan-tuan. Mesti ada masyurah ulama yang memandu dan mengawal perjalanan PAS ni sebagai sebuah gerakan Islam, bukan parti politik semata-mata. Macam polisi sebut lagi tuan sekalian. Dah, kita kalau parti politik semata-mata, parti kaum nasional, lepas belaya, lepas kita kalah boleh tuan-tuan, berlima tahun lepas tak ada apa dah kita. Apa kalau kita ada parti dakwah, tu kita kena buat kerja, dan kita parti tarbiyah. Tiga sektor yang menghidupkan gerakan Islam, dakwah, tarbiyah dan siasat tuan sekalian. Jadi kita nampak ke depan sikit muslim dan muslimah kawan kita nak masuk. Kita nampak sikit, kita nampak ke depan. Dia tak ada discussion sikit rekod tuan sekalian. Yang kedua boleh masuk tuan-tuan, insya-Allah. Kalau ni muat 200 orang insya-Allah. Sila. Nampak ke depan. Jadi muslim dan muslimat sekalian. Jadi akhirnya lepas utama pemuda di Madrasah Masriyah, utama Pak Ustaz di Dewan Syed Nasir. Dewan Syed Nasir di Dewan Bahasa Pustaka Kuala Lumpur. Tuan-tuan sekalian. Jadi akhirnya muktamar Pak Ustaz Datuk Asri telah membayangkan bahawa dia dah dengar ujung-ujung telinga dia tuan-tuan ucapan dasar akan ditolak oleh perwakilan. Maka dia tak bentang hari pertama dianjak pada hari kedua. Hari Sabtu tuan-tuan benar sungguh ucapan dasar Datuk Asri kena tolak, dan akhirnya dia kecil hati, dia maju, dia tak jawatan atas surat tuan-tuan bersama 13 orang yang lain. Muktamar panitia pertama pantas letak pemangku kepada organisasi PAS yang baru. Pemangku Presiden Ustaz Yusuf Rawo tuan-tuan daripada Pulau Pinang, orang pernah belajar di Mekah lama tuan-tuan sekalian. Timbalan Ustaz Fadil Muhammad Noor daripada Pendang Kedah, pensyarah UTM yang tak jawatan tahun 78, petani Blue Bukit Raya. Lepas tu Datuk Wajari kita naik Presiden tuan-tuan sekalian. Itu tahun 82. Tahun 3 pemilihan tuan dengan syura tuan sekalian, maka institusikan majlis syura ulama dalam gerakan kita, dan lepas ni kita dipimpin oleh alim ulama tuan sekalian. Tadi saya lupa sebut, Datuk Asri lepas dia keluar tubuh satu parti